aku dengan beriman padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Bantu aku, ya Allah, permudahkan setiap langkahku. Bimbinglah aku, ku tak mampu berdiri dan bernafas tanpamu. Cinta hanya untukmu, cinta hanya milikmu. Ku ingin, aku memohon rahmatmu. Penghujung yang pasti menunggu. Akhirkan aku dengan beriman padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Ya Allah, ya istajib du'ana. Tanpamu siapa aku? Jatuhnya aku, bangunnya aku. Ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya, baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa.
Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terus setia dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah kami 9 malam kita bawakan satu lagi perbincangan ilmu kita. Tak lain tak bukan untuk kita dengarkan diskusi kenali tokoh-tokoh tabi'in. InsyaAllah kita nak bawakan dalam Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah pun bersama-sama dengan kita atas talian waktu ini untuk kita dengarkan diskusi kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Kita nak kenali, hari tu kita dah belajar dah sikit kisah anak murid atau anak didik kepada Saidina Umar Al-Khattab, Ahnaf bin Qais At-Tamimi. InsyaAllah kita nak sambung lagi, nak dengarkan kepribadian beliau, nak belajar sama-sama, nak kenali tokoh ini. InsyaAllah kita mulakan pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih pada DJ Haji Faiz Haji Osman hafizahullah wa mata'allah bi sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersua untuk sama-sama kita sambung kisah Ahnaf bin Qais At-Tamimi rahimahullah taala anhu. Bagaimana dalam kisah kita yang lalu telah kita ceritakan tentang kepribadiannya, begitulah juga bagaimana dengan kesungguhannya dalam ibadah, kepintarannya dalam berhujah, dan pada kali ini kita nak sambung kisah bagaimana dengan Ahnaf bin Qais, merupakan murid pilihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, demi Allah, budak ini adalah seorang pemimpin dan dia adalah pemimpin kepada penduduk Basrah, sehingga kan beliau dilantik untuk menjadi pemimpin kepada penduduk Basrah. Kisah kita pada kali ini berkisar pada awal zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelihatan pejuang-pejuang yang gagah perkasa, kaum Al-Ahnaf bin Qais daripada Bani Tamim sedang menunggang kuda mereka sambil menghunus pedang yang berkilauan. Mereka berangkat meninggalkan kediaman mereka di Ashab dan Najat menuju Basrah. Mereka mahu turut serta bersama angkatan tentera Islam yang berkumpul di sana di bawah pimpinan Uqbah bin Ghazwan dengan matlamat untuk memerangi bumi Parsi demi jihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat kembali sedikit kepada sirahnya, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah Nabi kita mengutuskan surat kepada Raja Parsi, kepada Kisra bin Hurmuz, Raja Parsi. Kemudian Kisra tadi tidak berpuas hati dengan surat Rasulullah SAW, bahkan mengoyak-ngoyakkan surat baginda Nabi SAW. Lalu diperintahkan Raja Bazan, Raja Yaman yang berada di bawah jajahan takluk Parsi, untuk datang ke kota, untuk mengutuskan dua orang pahlawan datang ke kota Madinah, menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Raja Parsi tersebut. Namun kita ringkaskan kisah bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan bertemu dengan Raja Parsi tadi,
Dan bahkan Nabi kita katakan kepada kedua-dua orang wakil Raja Bazan tersebut, lan talqiyahu ba'dal yaum, kalian takkan temui lagi Kisra bin Hurmuz sesudah hari ini. Faqad qatalahu Allahu biyadi ibnihi Shirawai, sesungguhnya dia telah dibunuh oleh anak dia. Allah melalui tangan anak dia sendiri telah membunuh Shirawai, telah membunuh Raja Parsi tersebut. Maka terkejutlah kedua-dua orang utusan itu sehingga mereka mengatakan, anaktubu dzalika libadan, mahukah kami tulis apa yang kau katakan ini wahai Muhammad kepada raja kami, Raja Bazan? Keenggananmu untuk pergi bertemu dengan Raja Kisra disebabkan ia takkan sempat jumpa kerana anak dia akan membunuh dia. Maka Nabi kita katakan tulis. Bahkan tulis juga, Masya Allah. Ini pesanan Rasulullah SAW ini disaksikan oleh para sahabat. Disaksikan oleh para sahabat. Tuliskan juga kepada Raja Bazan di Yaman, maklumkan bahawa sesungguhnya agamaku ini akan sampai ke seluruh jajahan Parsi. Nabi kita pesan. Nabi kita kata, pesan pada Raja Bazan, agamaku ini akan sampai kepada seluruh jajahan Parsi. Dan engkau, wahai Bazan, sekiranya engkau beriman, akan kukekalkan engkau menjadi raja di Yaman. Itu di antara pesanan Rasulullah SAW. Maka terinspirasi dengan kata-kata baginda Nabi, sesungguhnya agamaku ini akan sampai ke seluruh jajahan Parsi. Maka di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kestabilan politik dalam kalangan umat Islam, umat Islam yang hidup dalam kerukunan di bawah pemerintahan seorang khalifah yang adil, maka kemajuan yang dicapai sehinggalah menjadikan umat Islam pada ketika itu mampu mendominasi dunia ni. Sehinggalah mereka menguasai satu tempat demi satu tempat yang menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan untuk kita katakan menakluki Parsi dan seluruh jajahannya berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di zaman inilah munculnya pejuang-pejuang hebat di dalam kalangan tabi'in yang sedang kita bicarakan. Mereka hanya mengharapkan ganjaran Allah. Turut serta bersama mereka ialah anak muda iaitu Ahnaf bin Qais. Pada suatu hari Utbah bin Ghazwan menerima sepucuk surat daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, memerintahkan supaya beliau menghantar 10 orang yang terbaik dalam pasukan tenteranya dan yang berperanan besar dalam peperangan. Sayyidina Umar suruh hantar 10 orang pahlawan hebat yang berperanan besar dalam peperangan. Umar mahu mendapatkan berita mengenai tentera Islam dan mahu mendengar pendapat mereka. Utbah dengan segera melaksanakan perintah tersebut dan memilih 10 orang yang terbaik di kalangan tenteranya. Salah seorang di antara mereka ialah Al-Ahnaf bin Qais, Masya Allah. Kalau ingat lagi kisah kita sebelum ni, Ahnaf ni orang yang tempang, Masya Allah. Dia bukan orang yang kita katakan berketerampilan, kita katakan sehat fizikal, tidak, tetapi dia ada sedikit kecacatan. Mereka diperintahkan supaya berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah. Kesemua utusan ini akhirnya sampai di hadapan Amirul Mukminin. Mereka disambut dan dipersilakan duduk. Khalifah Umar kemudiannya bertanya mereka tentang keperluan mereka dan keperluan umat keseluruhnya. Khalifah Umar tanya apa keperluan angkatan tentera dan apa pula keperluan kawasan-kawasan baru bagi umat Islam yang dah diterokai. Masing-masing membalas urusan umat amnya terserah kepadamu kerana engkau adalah pemerintah mereka dan pentadbir urusan mereka. Kami hanya akan bercakap mengenai urusan yang berkaitan dengan kami. Dalam 10 orang yang diutuskan tu, kebanyakannya cakap macam tu. Urusan umat Islam ni urusan khalifah lah. Ikutlah khalifah nak tentukan macam mana pun.
Ya, kami cuma datang nak cakap urusan kami je. Ya, urusan diri peribadi kami, ya, keperluan sebagai seorang tentera, apa yang diperlukan. Setelah itu masing-masing mengemukakan perkara berkaitan dengan mereka. Semua buat tuntutan untuk diri peribadi. Ya, semua buat tuntutan untuk diri peribadi. Hal umat, ya, letak ke tepi. Ya, buat tuntutan hal diri peribadi je. Semua nak buat tuntutan hak diri peribadi masing-masing. Ya, Al-Ahnaf bin Qais adalah orang terakhir yang bercakap dalam majlis itu kerana beliau adalah orang yang paling muda dalam kalangan 10 orang yang diutuskan. Beliau memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, ya, dalam keadaan 9 orang semua bercakap hal berkenaan dengan hak dan juga keperluan mereka sebagai seorang pejuang, sebagai orang yang memperjuangkan keamanan untuk umat, yang meluaskan kawasan dan juga daerah-daerah Islam. Ya, tapi kita tengok bagaimana Ahnaf ni, ya, kata-katanya itu telah menarik minat Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, tentera Islam telah menakluk Mesir, kini telah mendiami bumi yang subur dan kaya di bumi Firaun. Ya, orang Islam yang ada di Mesir untuk, ya, mereka berada di tanah yang subur, ya, di bumi, ya, lembah Nil yang merupakan lembah paling subur di dunia, masya-Allah, ya. Kini telah mendiami bumi yang subur dan kaya di bumi Firaun. Tentera-tentera yang menakluki Syam pula telah menikmati kehidupan yang senang lenang. Mereka dikelilingi buah-buahan dan taman-taman di bumi Kaisar, ya, tanah jajahan Rom, ya, yang Syam ni terkenal dengan hasil buah yang hebat. Tentera-tentera yang menakluki bumi Parsi pula kini telah mendiami tebing sungai yang subur dan dengan dikelilingi oleh taman-taman yang menyegarkan di bumi Kisra. Begitulah juga tentera-tentera Islam, ya, yang menguasai tebing sungai semuanya, ya, dalam keadaan aman, tentram dan juga tanah yang sangat subur. Namun kaum saya di Basrah, ya, kata dia, kami ini di Basrah mendiami bumi yang berpaya dan bergarap. Buminya tidak pernah kering dan tidak subur untuk tanaman. Ia terletak antara laut yang masin dan tanah lapang yang kontang. Wahai Amirul Mukminin, selesaikanlah masalah mereka ini dan berilah mereka kehidupan yang baru. Perintahkanlah gubernurmu di Basrah supaya menggali terusan yang akan mengalirkan air yang segar dan dapat mengairi ternakan dan juga tanaman mereka. Langkah ini akan memperbaiki keadaan mereka, membantu keluarga mereka, dan akan dapat menurunkan harga barang, ya, barang keperluan apabila hasil tanamannya banyak. Langkah ini seterusnya akan membantu usaha jihad di jalan Allah. Apabila, ya, kehidupan tenang dan begitulah juga hasil yang banyak, sudah semestinya lah, ya, nak meninggalkan keluarga untuk keluar berjihad itu lebih mudah. Umar bin Al-Khattab merenung ke arah Ahnaf, kemudian berkata kepada wakil-wakil tadi, ya, Umar pun toleh pada 9 orang yang dah bercakap tadi, ya, 9 orang yang bercakap semua tuntut hak peribadi dia aja, ya. Maka Umar toleh kepada 9 orang tadi. Bukankah elok jika kamu lakukan perkara yang sama? Ya. Demi Allah, dia adalah seorang pemimpin. Ya, kata Sayyidina Umar, inilah nampak dah, ya, gemilang cahaya kepimpinan ada pada Ahnaf, ya, yang memikirkan hal rakyat jelata, yang memikirkan hal orang ramai, ya, bukan hal dan juga kita katakan kepentingan diri pribadi. Umar bin Al-Khattab kemudiannya menyampaikan hadiah untuk mereka semua. Apabila Umar menyerahkan hadiah tersebut kepada Ahnaf, Al-Ahnaf berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kami datang merentasi bumi yang tandus dan menunggang unta kami siang dan malam, bukan untuk menerima segala hadiah ni, Masya Allah. Dia berjuang selama ni, dia datang daripada jauh ni, dia kata, ya, dengan menunggang unta dan juga melalui tanah yang gersang dan, ya, ketandusan dalam terik panas matahari,
bukan nak hadiah ni. Masya Allah, Ahnaf ni dia kata bukan dia nak hadiah ni. Saya tidak memerlukan semua ini. Apa yang saya perlukan ialah keperluan kaum saya. Seperti yang saya katakan tadi. Jika engkau tunaikan untuk mereka, itu sudah mencukupi. Masya Allah. Maksudnya kalau rakyat jelata dapat hidup senang, masyarakat dapat hidup senang, itu sudah mencukupi. Walaupun dia tak dapat apa-apa. Masya Allah. Ini perjuangan Ahnaf. Apabila mendengar kata-kata itu, Umar semakin merasa kagum dengan Al-Ahnaf. Dan beliau berkata, budak ini adalah pemimpin penduduk Basrah. Amirul Mukminin mengizinkan para wakil itu untuk kembali ke Basrah. Wakil-wakil yang 10 orang datang tu, diizinkan untuk pulang. Walau bagaimanapun, Umar tidak mengizinkan Ahnaf untuk berangkat bersama mereka. Umar meminta supaya Ahnaf kekal bersamanya selama setahun. Masya Allah. Sayyidina Umar nak latih dia, nak bimbing dia, nak asuh dia supaya jadi seorang pemimpin. Dia anak muda yang layak untuk suatu masa nanti dia menjadi pemimpin. Begitulah peranan seorang yang berwibawa seperti Sayyidina Umar. Bahawa dia sedar bahawa dirinya tidak akan menongkak langit selama-lamanya. Maka dia perlu ada pelapis-pelapis hebat, manusia-manusia yang dibimbing dengan penuh sifat takwa untuk menjadi seorang pemimpin, yang memimpin ummah. Kita bukan boleh nak duk tongkat langit, nak duk tunggu sampai bila-bila. Maka dengan sebab itulah perlu pada adanya golongan-golongan pelapis, supaya golongan pelapis ini pula memimpin umat ini. Melalui pemerhatiannya, Umar dapat merasakan pemuda Bani Tamim ini adalah seorang yang bijak, seorang yang petah berbahasa, seorang yang berjiwa besar, bersemangat tinggi dan berbakat. Oleh itu Umar mahu Ahnaf berada berdekatan dengannya, supaya beliau dapat memerhatikannya dengan lebih dekat. Dan dengan ini pemuda ini dapat bergaul dengan para sahabat ternama. Masya Allah. Dalam masa yang sama dia dapat bergaul dengan para sahabat yang masih ada di Madinah Al-Munawwarah. Beliau akan dapat menerima bimbingan para sahabat dan dapat mempelajari agama Allah dengan sempurna daripada tokoh-tokoh para sahabat. Selain itu Umar juga mahu mengujinya dengan lebih mendalam dan dapat menyelami lubuk hatinya sebelum baginda melantik pemuda ini mentadbir urusan umat Islam. Umar amat berhati-hati dengan mereka yang terlalu bijak dan petah berkata-kata. Jika mereka ini baik, kebijaksanaan mereka akan membawa kebaikan kepada seluruh dunia. Ini Sayyidina Umar. Dia sangat berhati-hati dengan orang yang pandai bercakap, yang petah berkata-kata. Sebab apa? Kalau dia orang ni baik, baik sungguh. Tapi kalaulah dia ni menyeleweng, dengan petah bercakap dia, pandai berkata-kata dia tu, Masya Allah, skamer pun ramai macam tu. Dia boleh tipu daya manusia, dan dia boleh merosakkan orang lain. Maka kata Sayyidina Umar, kalaulah mereka ini sebaliknya, maksudnya orang yang berperangai buruk, kebijaksanaan mereka merupakan malapetaka untuk seluruh umat manusia. Kebijaksanaan tu jadi malapetaka. Yang duk rompak bank, yang duk seleweng duit juta-juta daripada bank ni, bukannya orang tak pandai, ni semua orang pandai. Semua orang pandai. Semua orang pandai. Maka dengan sebab itu Sayyidina Umar sangat-sangat berhati-hati. Sebab apa? Setiap orang yang dilantik tu, sampai hari kiamat tanggungjawab tu ada atas bahu orang yang melantik. Bukan takat saya dah lantik, saya tak tahu dia buat apa-apa ikut suka. Bukan macam tu. Dia kena fikir bahawa kekal tanggungjawab tu akan dipersoalkan nanti di hari akhirat. Maka tinggallah Ahnaf bin Qais mendapat bimbingan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan begitulah kiramus sahabah, para sahabat yang ramai yang masih ada di kota Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu. Maka tidak hairanlah kenapakah penampilan Ahnaf sebagaimana dalam kisah yang kita sebut lalu, orang yang kuat berpuasa, orang yang kuat berjihad, orang yang kuat kita katakan
solat malam, menangis bagaikan seorang ibu yang kehilangan anak. Kenapa? Sebab dia dididik oleh generasi yang hebat. Dia melihat bagaimana kehidupan para sahabat tu. Sahabat ni umpama bintang-bintang yang gemerlapan di langit, yang mana satu pun kita jadikan sebagai contoh tauladan, maka kita akan dapat petunjuk jalan. Maka Ahnaf ni dia bukan belajar daripada Sayyidina Umar seorang. Dia duduk setahun di kota Madinah, tak dibenarkan keluar. Maka dia mempelajari ilmu daripada seluruh para sahabat yang masih ada di Madinah Al-Munawwarah. Sesudah setahun, Umar berkata kepada Ahnaf, "Wahai Ahnaf, setelah saya kenali dan uji engkau, tidak ada yang tidak baik saya lihat padamu. Saya lihat perbuatan zahirmu semuanya baik, dan saya berharap semoga di sebaliknya juga adalah baik seperti mana zahirnya." Umar kemudiannya mengarahkan Ahnaf supaya bersama tentera Islam yang sedang memerangi Parsi. Umar menulis surat kepada panglima perangnya Abu Musa Al-Ash'ari dengan pesanan, "Tempatkanlah Ahnaf bin Qais ini berdekatan denganmu, mintalah pandangannya dan dengarlah nasihatnya." Masya Allah. Sayyidina Umar pesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ni sahabat. Abu Musa ni sahabat, Masya Allah. Tapi sesudah Ahnaf ni dilatih, dididik, diasuh oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar pesan kepada Abu Musa supaya jadikan Ahnaf ni orang kanan dia dan dengar nasihat daripada Ahnaf. Musyawarah, tanya Ahnaf ni dalam apa-apa keputusan dalam strategi ketenteraan. Ahnaf kini bernaung di bawah panji tentera Islam yang berkibar di timur dan barat bumi Parsi. Beliau memperlihatkan kepahlawanannya yang tinggi sehingga menyebabkan namanya tersohor dan bintangnya gemerlap serta menyerlah. Bersama-sama kaumnya Bani Tamim, beliau memainkan peranan yang penting dalam serangan ke atas musuh, mengakibatkan banyak yang terkorban dan banyak kota yang dikuasai, hingga akhirnya kota Tustar, pusat pemerintahan kerajaan Parsi, jatuh ke tangan mereka dan Hurmuzan berjaya ditawar. Hurmuzan merupakan pimpinan terakhir kerajaan Parsi. Hurmuzan adalah seorang panglima tentera Parsi yang gagah perkasa dan sangat bengis. Dia juga seorang yang nekat dan sangat mahir dalam strategi peperangan. Kemenangan yang dicapai oleh umat Islam kerap kali memaksa Hurmuzan supaya berdamai. Bila menang aja Hurmuzan buat perjanjian damai. Namun setiap kali peluang terbuka di hadapannya, dia akan membelot kerana masih yakin akan memperolehi kemenangan. Tapi bila dia ada peluang aja, dia bergabung balik dengan kumpulan lain, maka dia serang umat Islam. Ini Hurmuzan. Banyak kali dia mengkhianati perjanjian damai dengan tentera-tentera Islam. Suatu ketika umat Islam berjaya mengepungnya. Hurmuzan berkubu di sebuah kubu yang kukuh dan berkata kepada tentera Islam, "Saya ada 100 batang anak panah. Demi Tuhan, kamu tidak akan dapat menangkap saya selagi saya memilikinya. Kamu tahu panahan saya tidak akan tersasar. Apa gunanya kamu menangkap saya jika 100 orang kamu terpaksa mati atau cedera terlebih dahulu?" Maka orang Islam pun tanya, dia Hurmuzan ni tak boleh lari dah. Cuma dia ada 100 panah. Maka pada ketika itu tanya tentara Islam, "Apa yang kamu nak, wahai Hurmuzan, dalam keadaan sekarang ni?" Maka dengan angkuh Hurmuzan mengatakan, "Saya mahu dihukum oleh khalifah kamu, Umar Al-Khattab, dan terserah padanya untuk memutuskannya." Hurmuzan kata, "Nak tangkap aku, tangkaplah. Cuma aku minta yang menghukum aku ialah Khalifah Umar Al-Khattab." Sebenarnya Hurmuzan ni, dia nak tengok Khalifah Umar tu macam mana. Bagaimana jajahan dia makin luas, kawasan Islam makin tersebar luas.
umat Islam bertebaran 1/3 dunia, tapi tak pernah tengok macam mana yang kata Raja Omar ni macam mana. Dia penampilan Raja Sayyidina Omar ni. Ya, seorang pemimpin agung di zaman tu, Khalifah Omar. Maka tentera Islam setuju apabila Hurmuzan kata dia dibawa ke Madinah untuk bertemu Sayyidina Omar, sebab dia nak Sayyidina Omar yang jatuh hukum padanya. Hurmuzan melemparkan busurnya dan turun menyerah diri. Tentera Islam mengikat tangannya dan membawanya ke Madinah dengan diiringi oleh pahlawan penakluk Iraq. Mereka diketuai oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dan ditemani oleh Ahnaf bin Qais, anak murid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang bawa Hurmuzan ni, ketua orang Parsi, bertemu dengan Sayyidina Umar ialah Sayyidina Anas bin Malik dan juga Ahnaf bin Qais. Utusan tentera Islam ini bergegas menuju Madinah membawa bersama mereka Hurmuzan dan berita gembira kemenangan tentera Islam untuk Amirul Mukminin. Dengan tewasnya Hurmuzan, maka pada ketika itu kekuatan tentera Parsi sudah tidak ada lagi. Mereka turut membawa 1/5 hasil perolehan perang, dan sang pengkhianat yang sentiasa mencabul perjanjian kepada Khalifah Islam untuk diadili. Apabila mereka tiba di pinggir Madinah, mereka mempersiapkan Hurmuzan supaya umat Islam melihat gayanya yang sebenar. Mereka menyarungkan pakaian yang diperbuat daripada kain sutra yang mahal dan dijahit dengan benang emas. Mereka memakaikan mahkotanya yang bertatah intan permata, dan mereka memberikan cokmarnya yang diperbuat daripada emas tulip dan bertatahkan intan dan berlian. Sebaik sahaja tiba di Madinah, mereka dikerumuni oleh penduduk Madinah, baik yang tua maupun yang muda. Semuanya memerhati tawanan yang dibawa. Mereka sangat kagum dengan rupa dan pakaian yang dipakai oleh Hurmuzan tersebut. Utusan ini terus menuju ke rumah Omar tetapi tidak menemuinya. Sayyidina Omar tahu dah dia orang datang. Jadi tak ditemui Sayyidina Omar. Cari di rumah, Sayyidina Omar tak ada. Mereka diberitahu bahawa Omar pergi ke masjid untuk menyambut utusan yang datang menemuinya. Mereka pun berangkat ke masjid tetapi juga tidak menemui Sayyidina Omar di sana. Semakin lama mereka mencari, semakin ramai orang yang mengerumuni mereka dan keadaan menjadi semakin sesak. Orang ramai nak datang tengok Hurmuzan. Dalam kebingungan ini, beberapa orang kanak-kanak yang sedang bermain ternampak mereka. Anas bin Malik dengan Ahnaf ni mencari-cari Sayyidina Umar. Kanak-kanak itu bertanya, kenapa kamu ke sana dan ke sini? Apakah kerana kalian sedang mencari Amirul Mukminin? Tanya budak-budak tu. Maka jawab mereka, ya, sungguh kami sedang mencari Amirul Mukminin. Kata budak-budak tadi, Amirul Mukminin sedang tidur di sebelah kanan anjung masjid. Ada tengah tidur di anjung masjid. Dengan berselimutkan burnusnya, kain selubung yang mempunyai tutup kepala, burnus. Beritahu kanak-kanak tersebut kepada tentera-tentera Islam dan orang ramai. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebenarnya menyambut kedatangan utusan daripada Kufah dengan memakai kain selubung. Apabila utusan tersebut beredar, Umar menanggalkan kain selubungnya dan dijadikan alas kepala lalu tidur. Utusan tentera Islam tadi pun membawa Hurmuzan ke bahagian kanan masjid dan mereka mendapati khalifah sedang nyenyak tidur. Mereka pun duduk di sebelahnya bersama-sama tawanan mereka, Masya Allah. Ini khalifah ni yang merajai 1/3 dunia, Masya Allah. Tapi Masya Allah tidur dalam masjid saja. Tidur dalam masjid. Merasai, kita katakan, perih dan juga susahnya, sebagaimana susahnya orang ramai. Tidur berlantaikan masjid saja. Hurmuzan tidak memahami bahasa Arab sama sekali.
tidak terlintas di kepalanya sama sekali bahawa orang yang terbaring di sudut masjid itu adalah Amirul Mukminin, ketua kepada seluruh orang yang beriman. Walaupun pernah mendengar tentang kesederhanaan hidup Umar dan sikapnya yang menjauhi kesenangan dunia, namun tidak pernah terbayang di kepala Hurmuzan bahawa penakluk Rom dan Kisra akan tidur di satu sudut masjid tanpa sebarang tirai, penyandar, pengawal dan juga atau pengiring. Masya Allah, tak ada siapa. Pengawal pun tak ada, pengiring pun tak ada. Masya Allah, itulah kesederhanaan hidup Sayyidina Umar. Semua ni diwarisi daripada bimbingan Rasulullah SAW. Nabi kita juga tidur berlantaikan, kita katakan hanyalah tika daripada jalinan pelepah tamar aja. Seorang sahabat datang, bila tengok Nabi kita tidur macam tu, bila Nabi kita bangun aja lekat berbirat pada kulit Rasulullah SAW. Sahabat tadi menangis. Dia menangis tengok. Sebab apa? Masya Allah, ini insan yang paling mulia, ini kekasih Allah yang utama, ini orang yang sangat-sangat terhormat dan sangat disayangi oleh umat. Orang ni kalau dia nak apa pun umat akan bagi. Tapi Nabi kita tak pernah ambil kesempatan sedemikian. Nabi kita tidur di atas alas lantai yang kita katakan beralaskan tika jalinan pelepah tamar aja. Sahabat tu menangis. Bila Nabi tanya kenapa menangis, dia kata, aku sayang kamu ya Rasulullah. Sungguh aku sayang kamu ya Rasulullah. Tak sanggup tengok Nabi tidur macam tu. Maka Nabi kita kata apa? Kalau sungguh kamu sayang aku, tunggu ujian akan datang atas kasih sayang kamu seumpama air yang turun daripada gunung yang tinggi. Maksudnya apa? Orang yang kata dia sayang Nabi, dia juga akan teruji. Dia akan diuji. Apakah benar kasih sayangnya itu? Maka begitulah penampilan Sayyidina Umar Al-Khattab yang mewarisi penampilan Nabi SAW. Apabila Hurmuzan melihat orang lain duduk dan mendiamkan diri, semua tak berani semua tak berani ganggu khalifah yang sedang tidur. Dia menyangka mereka sedang bersiap sedia untuk sembahyang dan menunggu kedatangan khalifah. Ahnaf bin Qais memberi isyarat kepada orang ramai supaya jangan bercakap dan tidak membuat bising, supaya tidak mengganggu tidur khalifah. Masya Allah. Sepanjang pengenalannya dengan Umar Al-Khattab, dia mengenali khalifah ini jarang sekali melelapkan mata di malam hari. Khalifah Umar ni kalau kita baca dalam riwayat hidup beliau, Masya Allah, jarang sekali malam tidur dengan lena sebagaimana orang lain. Pernah Khalifah Umar ni keluar pada waktu malam. Sayyidina Umar tengok ada satu khemah yang bau. Maksudnya orang pendatang yang datang menjadi tetamu kota Madinah Al-Munawwar, dan nampak seorang lelaki ke sana ke sini dalam hal keadaan kerisauan. Maka orang ni pun tak kenal Sayyidina Umar. Tak kenal Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ni malam tengah malam. Sayyidina Umar tanya, wahai saudaraku, apa yang kamu risau dan bimbang? Orang tu kata, pergi jauh-jauh lah, jangan sibuk hal aku. Masya Allah. Sebab apa? Tak kenal yang tegur tu Khalifah Umar. Bagi salam, tanya, kalau kamu ada masalah bagi tahu. Orang tu kata, pergi jauh-jauh lah, jangan ganggu aku dalam kesibukan, kata dia. Sayyidina Umar tanya, kesibukan apa? Dia kata, isteri aku nak bersalin. Isteri aku nak bersalin. Oh, kata Sayyidina Umar, kalau macam tu tak apa, aku boleh. Isteri aku pandai. Nak rawat orang yang nak bersalin. Sayyidina Umar balik ke rumah, panggil isterinya. Datang dalam malam-malam yang gelap tu. Bawa semua barang untuk sesuai dengan nak menyambut seorang bayi yang nak dilahirkan. Dalam hal keadaan isteri Sayyidina Umar sedang menyambut kelahiran, Sayyidina Umar pula bawa makanan. Sediakan pula, hidangkan pula untuk si suami yang dalam keresahan tadi. Tolong masak pula. Masya Allah. Tiba-tiba aja dengar bunyi bayi menangis. Maka pada ketika itu, isteri Sayyidina Umar menjenguk kepada menguak pintu khemah, lalu berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin,
orang ini dapat seorang anak lelaki. Masya Allah. Pada ketika itu terkejut orang yang tadi, ya Masya Allah, yang dah halau Sayyidina Umar tu, terkejut. Masya Allah. Ya, kita lihat macam mana khalifah turun padang, tengok hal keadaan rakyat. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Bukan takat dia aja, isterinya sekali menjadi perawat, melihat keperitan dan juga kesusahan yang sedang dialami oleh masyarakat sekitar. Begitu tokoh kepimpinan Sayyidina Umar. Maka Ahnaf ni dia tahu khalifah ni malam jarang-jarang tidur. Disebabkan memikirkan al-umat. Bahkan menanggung gandum di atas bahunya, menghantar ke rumah-rumah orang fakir miskin pada waktu malam. Apa yang dilakukannya di sepanjang malam ialah sembahyang di mihrabnya, menyembah Allah atau menyamar sebagai seorang penyamar sambil membuat rondaan di seluruh kota Madinah untuk mengetahui keadaan rakyatnya, atau berkawal bagi menjaga kediaman umat Islam daripada perompok. Isyarat Ahnaf tadi menarik perhatian Hurmuzan. Dia berpaling kepada Mughirah bin Syu'bah yang memahami bahasa Parsi. Hurmuzan cakap Parsi. Dalam kalangan sahabat yang boleh bercakap Parsi, Salman Al-Farisi, dan juga Sayyidina Mughirah bin Syu'bah juga merupakan seorang pedagang yang selalu berdagang, yang beliau juga boleh cakap Parsi. Maka Mughirah bin Syu'bah yang memahami bahasa Parsi ni, lalu Hurmuzan bertanya, siapakah orang yang sedang tidur? Tanya Hurmuzan. Jawab Mughirah bin Syu'bah, itulah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Terenganga Hurmuzan mendengarnya, kemudian berkata, Umar, di manakah pengawal dan pengiringnya? Hurmuzan tanya, mana pengawal, mana pengiring? Tidur macam ni aja dalam masjid. Masya Allah. Mughirah mengatakan, beliau khalifah kami tidak mempunyai pengawal dan beliau juga tidak pernah ada pengiring. Sudah tentu beliau seorang nabi, kata Hurmuzan. Kalau macam tu dia ni nabi, kata Hurmuzan. Maka Mughirah mengatakan, tidak. Beliau cuma mencontohi amalan para nabi, kerana tiada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang Mughirah bin Syu'bah memberikan penerangan kepada Hurmuzan yang terkejut dengan situasi dan keadaan. Orang ramai semakin bertambah dan keadaan semakin menjadi bising. Umar terjaga dan terus duduk. Beliau keheranan melihat orang ramai di sekelilingnya. Umar ternampak panglima Parsi dengan mahkota yang bertatah batu permata berkilau-kilau dipancar sinar mentari. Kelihatan di tangannya ada cokmar menarik mata memandangnya. Umar merenung dan bertanya, inikah Hurmuzan? Maka Ahnaf menjawab, ya wahai Amirul Mukminin, inilah Hurmuzan, ketua orang Parsi. Umar merenung pakaian Hurmuzan yang dihiasi emas, permata, intan dan juga sutra. Baginda kemudiannya memaling mukanya sambil bertitah, saya memohon semoga Allah menjauhkanku dari neraka dan menyelamatkan aku dari dunia. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menundukkan orang lain dan para pengikutnya kepada Islam. Masya Allah. Tengok hiasan dunia dan kemewahan yang dipakai oleh Hurmuzan tu. Sayyidina Umar minta keampunan, beristighfar, minta ampun pada Allah. Dan minta Allah lindung, jauhkan dirinya daripada rasa tertarik kepada kenikmatan dunia. Baginda kemudiannya bangun menghadap orang ramai lalu berkhutbah. Beliau mengatakan, wahai umat Islam, berpegang teguhlah dengan agama ini dan turutilah petunjuk Nabi kamu yang mulia. Janganlah kamu diperdaya oleh dunia, kerana dunia ini amat memperdaya. Kata Sayyidina Umar, jangan terpedaya dengan kemewahan dunia. Dunia ni mudah sangat menipu. Setelah selesai berucap, Ahnaf menyampaikan khabar gembira tentang kemenangan tentera Islam. Ahnaf juga menyampaikan berita tentang hasil perolehan perang yang telah dikurniakan oleh Allah kepada umat Islam. Kata Ahnaf,
wahai Amirul Mukminin, Hurmuzan telah menyerah diri kepada kami dan meminta tuan yang mengadilinya. Jika tuan sudi, bicaralah dengannya. Omar berpaling seraya berkata, saya tidak akan berbicara dengannya selagi kamu tidak tanggalkan semua tanda-tanda kezaliman yang ada pada dirinya. Ya, maksudnya pakaian-pakaiannya dan kemegahan itu merupakan tanda-tanda kezaliman. Sebab kemegahan dan juga kekayaan itu diambil daripada hasil peras, memeras rakyat jelata. Ya, maka Sayyidina Umar kata, tanggal semua hasil kezaliman, tanda-tanda kezaliman ni, barulah saya akan berbicara dengannya. Lalu mereka pun menanggalkan segala hiasan dan mahkota yang ada pada Hurmuzan. Cukmar yang ada padanya turut diambil. Selepas itu mereka menyarungnya sehelai baju yang kasar kainnya untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu barulah Umar memandang ke arah Hurmuzan sambil berkata, wahai Hurmuzan, bagaimana rasanya hukuman Allah akibat pengkhianatanmu? Hurmuzan menundukkan kepalanya dengan penuh rasa hina. Wahai Umar, dahulu kita sama-sama dalam jahiliyah, kata Hurmuzan. Allah tidak ada bersama kami dan tidak ada bersama kamu. Oleh kerana itu kami dapat menewaskan kamu. Dulu kata Hurmuzan, kita sama-sama jahiliyah, sama-sama hidup dalam kesyirikan. Waktu tu Tuhan tak ada dengan kalian, Allah tak ada dengan kalian. Sebab itulah kami boleh menang. Sebab itulah kami boleh menang. Namun setelah kamu memeluk Islam, Allah bersama kamu dan kamu berjaya menewaskan kami semua. Kamu berjaya menewaskan kami sebab kamu berjaya menewaskan kami kerana sebab yang kamu katakan itu. Satu sebab lagi ialah kerana kamu bersatu dan kami berpecah. Satu lagi kata Hurmuzan, sebab musabab orang Islam ni boleh berjaya ialah kalian semua bersatu sedangkan kami berpecah. Inilah peringatan kepada kita. Walaupun kalam ni daripada seorang yang kafir, yang tak beriman, tapi kata-kata dan renungan daripada orang yang bijak, yang Allah berikan, yang Allah berikan kebijaksanaan, seumpama Hurmuzan ni, sehingga Masya Allah dia boleh memimpin Parsi. Maka dia kata, yang pertama sebab Allah ada dengan kalian. Orang Islam ni menang sebab Allah ada dengan kalian. Yang kedua, sebab orang Islam ni bersatu, sebab itulah orang Islam menang. Maka kita kena ambil semangat kata-kata Hurmuzan ni, sebab dia menilai, dia seorang musuh yang menilai Islam. Dia seorang musuh yang menilai Islam. Maka pandangan seorang musuh ni dia tahu kat mana lebihnya musuh dia dan kat mana kurangnya diri dia. Maka lebihnya musuh dia ni, Islam ni sebagai musuh dia ialah umat Islam bersatu. Maka kita merayulah kepada seluruh umat Islam yang di negara kita ni, bersatulah, bersatulah kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Allah sebut dalam Quran, dan janganlah kalian saling musuh memusuhi, berpaling antara satu sama lain. Sebab itu akan melemahkan kalian, akan melemahkan kalian. Umar merenung tajam ke arah Hurmuzan. Apakah alasan kamu setiap kali kamu melanggar perjanjian, wahai Hurmuzan? Tanya Sayyidina Umar. Apa alasan kamu? Tiap-tiap kali kamu buat perjanjian damai dengan kami, kemudian kamu langgar. Tiap-tiap kali. Apa alasan kamu? Sambil terketar-ketar, Hurmuzan menjawab, saya takut engkau akan membunuh saya. Hurmuzan ni sebenarnya orang bijak. Maka dia cakap macam tu, dia nak memerangkap Sayyidina Umar. Dia dalam keadaan takut-takut tu, dia kata, aku tak boleh jawab, aku takut kamu bunuh aku. Apabila mendengar kata-katanya itu, kata Umar, jangan bimbang, kamu tidak akan diapa-apakan sehingga kamu memberitahu saya. Jangan bimbang, kamu tak akan diapa-apakan sampailah kamu beritahu apa alasan kamu. Apabila mendengar kata Umar itu, Hurmuzan terasa lega dan tenang sedikit. Lalu beliau mengatakan, saya dahaga. Tak beritahu sebab lagi. Beritahu kata saya dahaga. Kata Hurmuzan sambil mengurut-urut lehernya,
Umar mengarahkan supaya memberinya minuman. Lalu dibawa air dalam bekas yang agak kotor untuknya. Hurmuzan melihat bekas tersebut kemudian berkata, saya tidak dapat minum dalam bekas ini walaupun saya terpaksa mati kehausan. Lantas Umar mengarahkan supaya disediakan bekas air yang disukainya. Apabila Hurmuzan memegangnya, kelihatan tangannya menggigil. Umar bertanya lagi keheranan, kenapa sampai menggigil tangan? Kata Hurmuzan, saya takut saya akan dibunuh ketika saya sedang minum air. Jangan bimbang, kamu tidak akan diapa-apakan sehingga kamu minum. Kata Sayyidina Umar, jangan bimbang, kamu tak akan dibuat apa-apa sampai kami minum. Mendengar kata-kata Umar, Hurmuzan sengaja menjatuhkan bekas air. Kata Umar, bawakan air untuknya, jangan biarkan dia dibunuh dalam keadaan dahaga, suruh Umar. Maka kata Hurmuzan, saya tidak perlukan air. Saya cuma mahu menggunakan air ini untuk menyelamatkan saya daripada dibunuh. Dengan pantas Hurmuzan meluahkan helaknya. Sebab apa? Kata Sayyidina Umar, kamu tak akan dibunuh selagi mana kamu tak minum. Selagi mana kamu tak minum. Maka dia tumpahkan air tu, lalu maka pada ketika itu dia tak boleh dibunuh. Sebab apa? Dia belum minum. Maka kata Sayyidina Umar, kalau begitu sekarang juga aku membunuh engkau. Engkau telah memberikan saya jaminan sebentar tadi, kata Hurmuzan. Kata Sayyidina Umar, tetapi engkau berbohong. Dalam ketegangan itu Anas bin Malik mencelah, wahai Amirul Mukminin, apa yang dikatakannya itu benar. Engkau telah memberi jaminan kepadanya. Kata Sayyidina Umar, apa yang telah kuberikan jaminan wahai Anas kepada orang yang telah membunuh saudara-saudaramu? Al-Barrah bin Malik, Majza'ah bin Saur, As-Sadusi. Ini semua mereka yang telah dibunuh oleh tentera Parsi. Tidak sama sekali, bentak Sayyidina Umar dalam nada yang tinggi. Dia ni mesti dibunuh. Anas cuba menerangkan kembali kata-katanya kepada Umar. Engkau telah berkata tadi, jangan bimbang, kamu tidak akan diapa-apakan sehingga kamu memberitahu saya. Dan engkau juga ada katakan, jangan bimbang, kamu tidak akan diapa-apakan sehingga kamu minum. Dua kali yang Khalifah beri jaminan kepada Hurmuzan. Al-Ahnaf dengan segera menyokong kata-kata Anas bin Malik. Malah orang ramai yang berada bersama mereka juga turut mengakui bahawa Amirul Mukminin telah memberi jaminan kepada Hurmuzan. Umar berpaling melihat Hurmuzan dengan penuh kemarahan lantas berkata, engkau telah memperdaya saya. Demi Allah, saya akan hanya diperdaya oleh seorang Muslim. Kata Sayyidina Umar. Lantas Hurmuzan memeluk Islam dan Umar mewajibkannya membayar sebanyak 2,000. Masya Allah. Jadi membayar 2,000 tadi tu apa? Denda sebab menipu tu, berelak tadi tu, insya-Allah. Begitulah kita katakan penampilan Sayyidina Umar dan bagaimana Hurmuzan yang berelak tadi sebenarnya untuk melihat keadilan Islam yang akhirnya masya-Allah jelas Sayyidina Umar mengenepikan kemarahan dia tetapi mengutamakan keadilan. Inilah yang utama kita dapat belajar daripada Khalifah Umar. Sikap bangsa Parsi yang kerap melanggar perjanjian yang dimeterai dengan umat Islam menyebabkan Umar merasa agak bimbang. Beliau pun menghimpunkan utusan yang membawa Hurmuzan dan bertanya kepada mereka, apakah umat Islam telah menindas ahli zimmi dan memberikan layanan yang buruk kepada mereka sehingga menyebabkan mereka kerap kali melanggar perjanjian. Kita orang Islam tak layan mereka dengan baik kah? Sampai mereka ni langgar perjanjian. Sayyidina Umar tanya. Maka jawab mereka, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sepanjang pengetahuan kami tiada seorang pun yang memberi layanan buruk kepada mereka atau melanggar perjanjian dengan mereka atau menipu mereka. Jadi kenapa mereka menyerang kamu setiap kali mereka ada peluang walaupun kamu telah mengikat janji dengan mereka? Soal Umar kepada kumpulan Anas bin Malik dan juga angkatan tentera yang datang bersama dengan Anas bin Malik. Jawapan yang diberikan oleh utusan itu tidak meyakinkan.
Lantas Umar bertanya kepada Ahnaf yang turut berada di situ, minta Ahnaf berikan pandangan. Sebab apa jadi macam ni? Kenapakah orang ni selalu mengingkari perjanjian? Maka kata Al-Ahnaf, wahai Amirul Mukminin, engkau telah melarang kami mara ke seluruh bumi Parsi. Engkau telah perintahkan kami supaya hanya berpada dengan kawasan dan kota yang telah kami takluki. Bangsa Parsi ini selagi mana meraja mereka masih hidup dan kerajaan mereka masih wujud, mereka akan melancarkan serangan demi serangan ke atas kita untuk merampas semula bangsa dan negara mereka. Mereka yang telah membuat perjanjian dengan kita pun akan menyertai kumpulan yang memberontak setiap kali diseru dan setiap kali peluang terbuka di hadapan mereka. Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya tidak boleh wujud dua raja dalam satu negara. Masya Allah. Tak boleh ada dua kepala dalam satu dalam satu kerajaan. Dua nakoda tak boleh. Salah seorang di antara mereka perlu dihapuskan. Jika engkau benarkan kami mara ke seluruh bumi mereka, kami akan hapuskan raja mereka, yakni jatuhkan, gulingkan raja mereka, dan kami akan hapuskan kerajaan mereka. Dengan itu segala harapan mereka akan terkubur dan segala gerakan mereka akan pupus. Akhirnya keadaan akan kembali reda. Jelas Ahnaf dengan bersungguh-sungguh. Omar tertunduk seketika. Beliau kelihatan memikirkan sesuatu. Kemudian beliau melangut dan berkata, benar apa yang dikatakan oleh Ahnaf itu. Dia telah memperlihatkan kepadaku apa yang tidak aku sedari tentang orang-orang Parsi selama ini. Selama mana ada raja dia, pastilah mereka akan bangun semula. Pendirian Ahnaf ini di samping pendiriannya yang lain telah membuka lembaran baru kepada sejarah umat Islam dalam perjuangan sejarah manusia. Itulah lebih kurangnya yang dapat kita kisahkan tentang Ahnaf. Dan kita juga telah baca kisah Ahnaf, bagaimana beliau dalam kezuhudan dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian ilmu kita kali ini berkaitan dengan Ahnaf. Kita dah dengar sama-sama, semoga apa pun yang kita pelajari ini untuk panduan kita lah dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini. Mereka merupakan golongan tabi'in yang dididik langsung oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang mana dididik tadi Ahnaf oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. InsyaAllah banyak yang kita pelajari untuk sama-sama kita jadikan panduan kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya hari ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama untuk Khamis 9 malam dalam Hayatus Salihin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah. Berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan.
Dunia Ekonomi adalah rancangan bual bicara yang mengupas perspektif Islam mengenai isu-isu ekonomi semasa, kewangan, falsafah dan peradaban ekonomi, kemasyarakatan dan sosial. Pengisian program ini disumbangkan oleh ahli Akademi IKIM, para ilmuwan dari Institut dan Pusat Pengajian Tinggi, pakar-pakar dan tokoh bidang berkaitan. Sepanjang bersiaran di Radio IKIM, program Dunia Ekonomi juga menjadi pentas bagi para penyumbang berkongsi mengenai dapatan kajian-kajian terbaru, input program-program akademik yang dianjurkan dan hasil penerbitan yang diusahakan. Selain itu, gandingan penerbit dan juruhebah yang berbakat dengan para penyumbang menjadikan Dunia Ekonomi satu program yang interaktif, berinformatif dan tidak jemu didengari. Sekaligus, ia kekal sebagai salah satu program akademik di Radio IKIM yang mendapat tempat di hati pendengar sepanjang penubuhan Radio IKIM. Selamat menyambut ulang tahun ke-20 bagi Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Langkah-langkah jika anda diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah perlu sentiasa bersedia untuk dihubungi setiap masa. Berada di rumah sepanjang dalam tempoh pemantauan. Hadkan pelawat atau tetamu untuk merendahkan risiko jangkitan. Rekod senarai pelawat yang datang menziarahi anda. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Jika tidak, gunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta dengan sabun atau cecair pembersih kuman. Jaga jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Jika hendak keluar bilik, sila pakai penutup mulut dan hidung dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Pastikan sistem pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kanak-kanak ni dia tak ingat apa yang kita cakap. Kita boleh cakap dengan dia main baik-baik, dia tak ingat. Tapi apa yang dia ikut ialah apa yang kita buat. Kalau kita duduk jerit-jerit, marah-marah, itu dia ikut. Kita ni rajin sangat menasihatkan anak. Dan satu lagi, bila kita kuat sangat mengecam anak-anak kita, mengkritik anak-anak kita, mereka terus tetap sayang kepada kita. Tak ada masalah. Sebab kita ni ayah atau mak mereka. Tetapi mereka akan berhenti menyayangi diri sendiri. Itu saya risau. Maknanya, bila kita kuat marah anak kita, kecam anak kita, mereka tetap sayang kepada kita, tetapi mereka akan berhenti menyayangi diri sendiri. Maksudnya, dia rasa dia hilang maruah dia hilang keyakinan diri dia rasa diri dia tak ada nilai. Wah, itu tragedi. Encik Zahid Muhammad, perunding Smart Parenting untuk segmen generasi di Warna Pagi. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau dahulu ayah-ayah atau atuk kita menyambut kemerdekaan ini bermaksud mereka berusaha untuk mengeluarkan penjajah yang menjajah negara